Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan menyentuh tentang latar belakang Perang Dunia. Okey, kita lihat apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 dan 1918. Okey. Perang Dunia Pertama ini melibatkan 30 buah negara yang telah mengorbankan hampir 30 juta nyawa manusia. Okey, jadi dan diikuti pula dengan Perang Dunia Kedua, iaitu pada tahun 1939 dan 1945. Okey, kita lihat apakah punca-punca berlakunya Perang Dunia Pertama. Okey, pertamanya kita lihat perkembangan nasionalisme, persaingan kuasa imperialisme dan juga mempertahankan kepentingan pihak-pihak yang terlibatlah dalam Perang Dunia yang Pertama ini. Okey, next kita pergi kepada faktor-faktor berlaku Perang Dunia yang Pertama. Okey, kita lihat dulu. Pertamanya ialah persaingan kuasa imperialisme. Okey, di mana apabila berlakunya perkembangan dalam revolusi perindustrian di Eropah menyebabkan negara-negara seperti Britain, negara-negara Eropah yang lain yang memerlukan bahan mentah yang banyak. Okey, contoh bahan mentah yang diperlukan ialah biji timah dan juga petroleum. Okey, baik, dan mereka ini saling berlumba untuk mendapatkan tanah jajahan, khususnya bahan-bahan ini semua kita lihat dapat diperolehi di tanah Melayu. Baik, seterusnya kita lihat faktor yang kedua ialah Pakatan Ketenteraan. Pakatan Ketenteraan ini terbentuk apabila terdapatnya Pakatan Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Okey, yang ini kita akan masuk, kemudian cikgu akan terangkan bagaimana wujudnya Pakatan Ketenteraan ini, dan hal ini telah menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik dan persaingan senjata moden bagi negara-negara yang terlibat. Okey, next ialah krisis rantau Balkan. Krisis di Balkan ini menyaksikan permusuhan antara kerajaan Austria-Hungary dengan Serbia. Baik, kemuncak krisis ini berlaku apabila terbunuhnya Archduke Ferdinand, di mana peristiwa pembunuhan beliau telah mencetuskan berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Ini bermakna peristiwa pembunuhan ini merupakan faktor yang mempercepatkan kemuncak kepada berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Okey, kita lihat lagi di sini peristiwa tercetusnya Perang Dunia yang Pertama. Okey, setelah berlaku pembunuhan di Sarajevo, kita lihat di sini, di wilayah Austria-Hungary, di mana pembunuhan ini adalah dilakukan oleh seorang remaja Serbia. Kita lihat Austria-Hungary dan juga Serbia ini kenapa mereka bergaduh. Sebenarnya masing-masing ingin membebaskan diri daripada Empire Austria-Hungary. Austria-Hungary ini sebenarnya berada di bawah mendapat sokongan daripada Jerman. Now, apabila berlaku pembunuhan ini, Austria telah mendapatkan sokongan daripada Jerman yang merupakan rakan sekutu Serbia ini. Jerman merupakan rakan sekutu Serbia. Jadi Jerman telah mengisytiharkan perang ke atas Serbia, dan apa yang dilakukan pula oleh Serbia juga mendapatkan pertolongan daripada Rusia.
dan juga Perancis. Okey. Jerman telah mengambil tindakan menyerang Perancis melalui wilayah Belgium. Dilihat di sini, Belgium ini berhampiran dengan Britain. Okey. Britain mulai campur tangan dan telah meminta bantuan daripada Amerika Syarikat. Pada peringkat awal, Amerika Syarikat tidak mahu campur tangan. Amerika Syarikat mengambil tindakan wait and see. Tapi apabila kapal dagangnya diserang oleh Jerman, menyebabkan Amerika akhirnya melibatkan diri dalam Perang Dunia yang Pertama. Okay, next. Bagi kita lihat siapa dia Archduke dan mengapa baginda dibunuh. Okay. Baik. Archduke Ferdinand ini merupakan pewaris tahta Austria-Hungary. Baik, motif pembunuhan dia ini dilakukan oleh orang Serbia adalah untuk wilayah Serbia ini ingin membebaskan diri mereka daripada penguasaan Austria-Hungary dan mereka ingin membentuk sebuah lagi kesatuan baru iaitu yang dinamakan sebagai Yugoslavia. Jadi pembunuhan ini telah menyebabkan kerajaan Austria-Hungary mengancam menyerang Serbia. Dan kita lihat di sini peristiwa ini merupakan titik tolak berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Okey. Baik. Bagaimanakah Rusia, Jerman, Perancis, Britain, Amerika Syarikat terlibat dalam Perang Dunia ini? Dalam konflik perang. Jadi kita lihat di sini. Rusia menyokong Serbia untuk menguasai semenanjung Balkan yang dulunya berada di bawah kerajaan Turki Osmania. Dan hasrat Rusia ialah untuk memusnahkan Empayar Turki Osmania. Kemudian, Jerman pula dilihat ingin melindungi Austria-Hungary kerana dia adalah rakan sekutu kepada Austria-Hungary. Dan bila berlakunya peristiwa pembunuhan pewaris tahta Austria ini, Jerman telah menyerang Perancis melalui Belgium. Okey. Kita lihat Perancis. Perancis merupakan seteru kepada Jerman. Okey. Kerana Jerman telah mengambil wilayahnya iaitu Alsace dan Lorraine. Manakala Britain, kita lihat Britain pula, Perancis adalah merupakan rakan sekutu kepada Britain dan serangan ke atas Jerman adalah sebagai tindak balas. Jerman pula telah menyerang kapal dagang Amerika Syarikat iaitu Lusitania yang menyebabkan kematian 120 orang warga negara Amerika Syarikat. So ini kita lihat konflik yang berlaku ini. Konflik yang berlaku ini telah menyebabkan negara-negara yang terlibat ini mempunyai sebab kenapa mereka menyertai konflik perang ini. Antara pihak yang terlibat dalam Perang Dunia yang Pertama pada 1914 dan 1918 ini, kita lihat ada dua kuasa utama iaitu Perikatan Kuasa Tengah diketuai oleh Jerman, rakan sekutunya Austria-Hungary, Turki di bawah kerajaan Turki Osmania dan juga Bulgaria. Manakala Pakatan Bertiga juga dikenali sebagai pihak bersekutu, diketuai oleh Britain, Perancis, Rusia, Itali dan juga Serbia. Sekarang kita pergi kepada selepas apabila berlakunya Perang Dunia yang
yang pertama tadi, di mana kita lihat pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, melibatkan Perikatan Kuasa Tengah dan juga pihak Pakatan Bertiga dan juga pihak bersekutu. Alright. Now kita lihat berakhirnya Perang Dunia yang Pertama, bagaimana dalam selepas Perang Dunia tamat, kita lihat Pakatan Bersekutu telah menang dalam peperangan ini dan kekalahan di pihak-pihak Jerman dan sekutunya. Maka satu persidangan damai telah diadakan di Paris, yang ini perbincangan syarat-syarat selepas perang. Dan persidangan ini adalah untuk memastikan Jerman tidak lagi mengancam kepada keamanan di Eropah. Dan dari sini lahirnya deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson sebagai asas perdamaian. Kita lihat apakah deklarasi yang dinyatakan, yang terkandung dalam deklarasi ini. Antaranya ialah penentuan nasib negara ditentukan oleh rakyat negara itu sendiri, dan sempadan negara sekarang ini dibentuk berasaskan bangsa. Maksudnya di sini semasa sebelum Perang Dunia yang Pertama, kita lihat Jerman telah mengambil tindakan untuk menyatukan kawasan-kawasan, menyatukan Jerman, termasuklah Empire Austria-Hungary dan negara daerah-daerah di sekitarnya, untuk diletakkan di bawah satu negara bangsa Jerman lah. Di sini kita lihat, Jadi kesan daripada itu, apabila Jerman makin kuat, dia telah dilihat sebagai satu ancaman sebenarnya, dan kesannya lahir dan hasil daripada situ kita lihat berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Dan selepas persidangan damai ini, kita lihat berlakunya Perjanjian Versailles di Perancis, di mana Jerman telah dipertanggungjawabkan terhadap kemusnahan yang berlaku akibat peperangan. Jadi Jerman terpaksa membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga tadi atau Pakatan Bersekutu, melibatkan negara seperti Britain, Amerika Syarikat, Perancis, Jadi Jerman dikehendaki menghadkan saiz tenteranya. Maknanya tentera Jerman tidak boleh mengeluarkan senjata yang banyak. Dia terhadlah pembuatan senjata dia dan juga angkatan tentera dia. Dan Jerman pula perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya kepada Pakatan Bertiga tadi. Dan kesannya daripada perjanjian ini, maka terbentuklah Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Dan sebenarnya Liga Bangsa-Bangsa ini ditubuhkan untuk mengelakkan berlakunya peperangan dalam kalangan negara-negara di Eropah. Baik. Seterusnya kita lihat kesan Perang Dunia yang Pertama ini. Kesan kita lihat runtuhnya pemerintahan beraja di Eropah. Itu kita lihat di Jerman, Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta, maka wujudlah kerajaan Republik di Jerman. Dan di wilayah Austria-Hungary kita lihat berakhirnya pemerintahan dinasti Habsburg dan terbentuknya negara-negara baharu akibat pemberontakan, seperti negara Yugoslavia. Rusia mula tumbangnya pemerintahan beraja Tsar Nicholas II dan mula terbentuk kerajaan komunis di bawah Vladimir Lenin. Dan kerajaan Turki Osmania. Sultan Mehmed ke-6 telah digulingkan dan di Turki mula terbentuk Republik Turki, diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk yang bersifat sekular.
kita lihat kesan lagi kepada Perang Dunia Pertama ini ialah kemunculan negara-negara baru. Okey, kita lihat keruntuhan Austria-Hungary menyebabkan muncul negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Seterusnya, perpecahan Empire Rusia, muncul negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Dan perpecahan dalam Empire Turki Osmania, maka muncullah negara-negara baru seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. Okey. Kesan negara kita juga tidak turut sama terlibat dalam, walaupun kita tak terlibat dalam peperangan, tetapi kesan itu turut dirasa oleh negara kita. Okey, kita lihat di sini kesan daripada Perang Dunia Pertama. Kebangkitan orang Melayu disekat, raja-raja terpaksa menandatangani pengisytiharan perang dan menyokong serta tak setia kepada kerajaan British sebab kita di bawah penjajahan British. Dan juga kita lihat juga berlaku pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang telah diluluskan oleh British, dan British telah memanipulasi kemakmuran ekonomi seperti biji timah, getah yang ada di tanah Melayu untuk membiayai kos Perang Dunia Pertama ini. Okey. Itu tajuk Perang Dunia yang Pertama. Jadi sebelum kita masuk kepada topik yang kedua, Perang Dunia yang kedua, cikgu harap anda semua dapat mengambil nota daripada perbincangan keterangan apa yang dijelaskan oleh cikgu ni. Jadi jika ada apa-apa persoalan jika ada apa-apa persoalan, boleh ajukan pada cikgu, boleh WhatsApp cikgu, boleh PM cikgu, boleh DM cikgu untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang topik yang baru kita pelajari tadi. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk tajuk Perang Dunia yang Pertama. Jika ada apa-apa kemusykilan, jangan segan-segan untuk bertanya. Okey, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.